Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qa'idil mu'allimil wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim al-'azizil 'alim. Ada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadan abidin wa dapat jadi innal huda Allah ya hadi ya ali min khabir mubin hadi dina wa ta'alaina futuhana arifin wa faqihna fid din wa alina at-ta'wil wa tasbih wa yashir wa la tu'ashir wa bitamim bi khair Rabbi zidni ilma wa man istawda'tuka ma'ana al-ghanim farudhu ilayya inda hajati wa la tunsini ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabil 'aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Firman Allah dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17, ayat pertama, yang bermaksud Maha Suci Allah yang menjadikan akan munggulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waktu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa Filastin, yang kami telah beri keberkatan sekitarnya supaya kami memperlihatkannya daripada tanda-tanda kekuasaan, kebesaran, kehebatan dan keagungan kami. Bahawasanya dia jugalah yang maha mendengar lagi maha mendengar. Hadirin hadirat muslimin muslimat, mudah-mudahan pada pagi ini kita mendapat keberkatan, rahmat, hidayah, inayah, taufik, bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, pagi ini saya berbicara berhubung dengan iktibar dari peristiwa besar, peristiwa Al-Isra dan Al-Mi'raj, yang mana kita fokus kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Quran yang saya baca. Allah sebut Subhana Maha Suci. Subhana Maha Suci ini adalah merupakan kata yang dipanggil dengan kata tasbih. Di banyak kalimah-kalimah di dalam Islam yang merupakan zikir. Selain tasbih dengan subhanallah, ada juga disebut dengan namanya tahmid, yang kita ucap alhamdulillah bagi Allah. Tahmid, lafaz pujian kepada Allah. Tasbih, lafaz kita mengagungkan kebesaran Allah. Maksud tasbih disebut dalam
kitab Mu'jamul Ghani dengan maksudnya tanzihu ta'ala wa ta'zimu wa ijlalu ay ubarri'ullaha an kulli su'in, maksudnya menyucikan Allah Ta'ala dan mengagungkannya dan meletakkan kebesarannya. Yang artinya seperti ucapan aku berlepas diri kepada Allah dari sifat-sifat, dari segala sifat-sifat yang buruk yang tak layak bagi Allah Ta'ala. Intinya tasbih itu menyucikan Allah dengan menafikan sifat-sifat yang tak layak bagi Allah Ta'ala, yang sifat-sifat kekurangan, keburukan, dan juga meyakini keagungan Allah Ta'ala, meyakini kebesaran Allah Ta'ala. Maka kita sebut dengan namanya apa yang dipanggil dengan tasbih subhanallah. Dan juga dengan ucapan tahmid alhamdulillah, dengan ucapan tahlil la ilaha illallah, dengan ucapan takbir Allahu akbar, dengan ucapan al-falah la haula wala quwwata illa billah, dengan ucapan al-isti'adzah atau at-ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dengan ucapan al-basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ini kalimah-kalimah ucapan. Dengan istighfar, astagfirullah. Ini ucapan-ucapan yang diajar kepada kita, ucapan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya dengan kita tasbih, menyucikan Allah, yang menafikan sifat-sifat kekurangan bagi Allah Ta'ala, menafikan sifat-sifat yang tak layak bagi Allah Ta'ala, dan meyakini sifat-sifat keagungan Allah Ta'ala, sifat kekaguman, sifat ta'ajub kita kepada Allah Ta'ala dengan tasbih. Maka bila kita melihat segala keajaiban yang berlaku dalam dunia ini, yang berlaku, yang kita lihat yang nyata, seperti melihat langit, melihat bumi yang kita pijak, daratan, ada lautan, ada sungai-sungai, ada tumbuh-tumbuhan, ada haiwan. Kata kita melihat diri kita sendiri, maka kita mengucapkan subhanallah, suci Allah, kekaguman. Bahkan kita melihat walau manusia cerita di KLCC, bangunan-bangunan yang tinggi, rumah-rumah baginya, semua itu subhanallah, Allah Ta'ala beri akal kepada manusia untuk fikir. Ada kudrat, Allah Ta'ala beri kudrat manusia, Allah beri kuasa kepada manusia. Kalau itu hakikatnya itu semua daripada Allah Ta'ala subhanallah. Maka dimulakan ayat ini dengan subhanallah, maha suci. Pentingnya suatu kekaguman, bagusnya suatu petanda luar biasa. Yang beritahu apa dia? Alladhi asra bi 'abdihi laylan, ya Allah menjalankan akan hamba-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waktu malam. Luar biasa. Luar biasa, peristiwa ini luar biasa, yang mana terlaksananya dia kerana iradah, kehendak dan kekuasaan Allah Ta'ala. Fa'al lima yurid, Allah Maha melakukan apa sahaja menurut keinginan, kemampuan Allah Ta'ala. Maka berlaku peristiwa ini. Kalau tak dibaca subhan, dia jelas Allah Ta'ala yang menjalankan hamba di waktu malam. Ayat biasa. Jadi bila subhan, luar biasa. Satu kekaguman. Allah menjalankan Nabi SAW di waktu malam. Waktu disebut Lailan. Lailan dalam bahasa Arab ismun nakir. Dalam bahasa Arabnya ada dua kata nama. Satu ismul ma'rifah, yang
Contoh dia ada alif lam al-laila. Min al-masjid alladhi asra bi abdi al-laila. Al-laila bi abdihi al-laila. Al-laila ada alif lam. Maka ini ismul ma'rifah. Kata nama Allah. Maksudnya nama malam yang khusus. Malam yang khusus. Daripada bila? Daripada masuk waktu maghrib sampai waktu fajar, sampai subuh, waktu malam penuh perjalanan. Tapi dibaca bi'abdihi laylan. Ada tanbih laylan. Ismun nakirah dengan maksud umum dalam bahasa Arab. Maknanya bila-bila sahaja itu waktu malam. Waktu umum. Tak mesti sepenuh malam, sebahagian malam. Dan jadilah pada kita di waktu yang sangat singkat, sangat cepat. Waktu itu berlaku. Waktu singkat, cepat, pantas. Dan waktu itu dipilih adalah waktu malam. Waktu malam, waktu yang paling afdal. Seorang hamba Allah mendekatkan diri kepada Allah. Dan waktu yang paling baik beribadat kepada Allah SWT. Waktu yang paling baik malam. Beribadat waktu itu bersunyi-sunyi. Kerja kita dengan Allah takkan khusus. Orang tidur. Waktu kita sunyi, kita bersunyi. Kita dengan Allah takkan. Orang tidur waktu itu. Ada waktu itu, waktu yang di mana Nabi SAW tidur di rumah sepupunya Ummu Hani. Ummu Hani yang terkenal kerana peristiwa ini berlaku di rumah Ummu Hani. Nabi tidur rumah Ummu Hani. Jadi dikejutkan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu. Ini Nabi tidur dulu. Malaikat Jibril tidur. Nak ajak pergi ke Filastin, ke Masjidil Aqsa untuk naik Al-Mi'raj, naik ke Sidratul Muntaha. Ini dia. Itu. Waktu kalau waktu malam kita nak laksanakan qiyamul lail, disunatkan kita tidur dulu. Boleh saja tak nak tidur terus, boleh dia boleh. Jadi kita nak mendapat kelebihan, tidur sekejap dapat melaksanakan solat yang dipanggil dengan namanya solat sunat tahajud. Solat sunat tahajud ni syaratnya mesti tidur sekejap. Dia tak boleh kita tak tidur. Kalau kita tak tidur, kita bolehlah laksanakan solat sunat tawaf. Bolehlah baca Quran, boleh zikir, baca hadis, dudukkan malam dengan amal-amal apa saja amal ibadah. Tapi nak dapat kelebihan solat sunat tahajud ni syarat kena tidur. Pada 2 rakaat solat sunat tahajud. Dia nak buat lebih tak apa, tapi 2 rakaat. Solat yang paling afdal dalam solat sunat. Jadi kena tidur dulu. Sebab apa? Sebab tak sama orang yang berjaga malam. Orang kerja shift, dia boleh buat ibadat sambil-sambil buat kerja. Tapi siangnya jadi waktu dia tidur. Bila dah kerja malam, siang tidur, kerja, bawah rapat. Tapi nak dapat kelebihan boleh solat sunat tahajud itu dia tidur. Walau sekejap tidur, minit 2 minit ambil tidur. Kalau isyak tidur, walau sekejap boleh laksanakan solat yang dipanggil solat sunat tahajud tengah malam. Itu yang afdal tengah malam. Laksanakan solat tahajud kita tidur sekejap. Tapi yang betul-betul tidur. Ada orang dia tidur dia tak pasti aku tidur ke tidak. Dia susah nak tidur malam. Tidur ke tidak ni kita tidur aja. Dia mesti tidur yang pasti. Kita yakin kita tidur. Kita tanya aku tidur ke tidak. Tanya orang rumah. Tak tidur apa ngokok ni. Tidur lah. Tidur baik. Kita boleh laksana solat yang dipanggil nama solat sunat
dia tak sama. Kita tidur nak kena bangun ni dia susah. Dia susah. Banyak orang yang tak tidur, dia buat amal. Dengan orang yang dia kena tidur sekejap, kena bangun. Susah. Itu kelebihan. Kalau dia Nabi Sallallahu dia kejut Ya Allah Ta'ala laksananya ibadah yang besar. Apa dia? Nak pergi ke Baitul Maqdis, nak pergi ke Masjidil Aqsa. Maka apa yang menarik disebut dalam ayat ini, abdihi akan hamba. Tak dibaca itu bi Muhammad, akan Muhammad. Tapi perjalanan disebut hamba. Dia sebut hamba ni orang yang taat, yang tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala iktiraf Muhammad ni hamba Allah Ta'ala. Maka kita di sisi Allah Ta'ala, kita ni hamba kepada Allah Ta'ala. Bila sebut hamba, kita taat, tunduk, patuh. Satu penghormatan pada baginda Muhammad SAW. Dia sebut hamba dan taat, tunduk, patuh. Bila sebut hamba ni, kita ni hamba Allah Ta'ala, maka kita anggap Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang disembah, Tuhan yang Maha Esa, semata-mata Tuhan, Maha Pencipta. Kita sembah Allah Ta'ala, kita abdikan diri kepada Allah Ta'ala. Kita tak boleh protes Allah Ta'ala, tak boleh kritik Allah Ta'ala, tak boleh perhentikan Allah Ta'ala. Ini hamba ni, kita kata hamba ni, kita kena faham, kita kena jelas. Kita tak boleh anggap Allah macam raja sebagaimana raja manusia. Tak kuat tu boleh guling raja, guling Allah Ta'ala. Okay? Anggap Allah macam Perdana Menteri, tak kuat tu boleh buat undi tak percaya. Tak boleh anggap macam majikan, tak berarti boleh mogok tak nak kerja. Macam bapa, macam ibu, tidak. Macam kawan-kawan kita, tidak. Allah Ta'ala sebagai Tuhan, tidak. Yang disembah, dipatuhi, ditaati. Nikmatnya surah Al-Baqarah, ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah kamu kepada Tuhan kamu, mengabdikan diri kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan menciptakan umat terdahulu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Dan surah Al-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya menyembah, beribadat, mengabdikan diri kepada. Firman-Nya juga dalam surah Al-Fatihah yang kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, kami beribadat. Dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Kita selaku hamba, bagaimana Allah Ta'ala menamakan Muhammad SAW sebagai hamba-Nya, maka perjalanan berlaku minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, daripada Masjidil Haram Mekah ke Al-Masjidil Aqsa, iaitu Filastin. Maka disebut Al-Aqsa. Aqsa ni jauh dari Mekah ke Masjidil Aqsa ni jauh, perjalanan yang jauh, yang mana Allah sebut alladzi barakna haulahu, yang kami berkati sekeliling sekitar bumi yang penuh barakah. Ada barakah, ada keberkatan. Di mana Nabi SAW menjadi imam yang makmumnya para nabi, seluruh para nabi, para rasul alaihi wasallam. Nabi menjadi imam menunjukkan baginda sallallahu alaihi wasallam
sebagai Sayyidul Anbiya dan Mursalin, penghulu para nabi, para rasul alaihi wasallam. Solat di mana? Di yang dipanggil Al-Masjidil Aqsa. Jelas ini bukan nak masjid untuk hidayah. Sembahyang di Al-Masjidil Aqsa juga bukan di Al-Masjidil Haram. Walaupun Masjidil Haram solatnya kelebihan solat lebih daripada yang lain. Bukan juga di Masjidil Nabawi dan Masjid Nabi. Kelebihan solat selepas daripada kelebihan Masjidil Haram. Yang pahala solatnya lebih Masjidil Nabawi. Yang kedua selepas Masjidil Haram. Masjidil Aqsa yang ketiga. Tapi tiga masjid yang digalakkan kita pergi. Tapi Masjidil Haram ni kita boleh pergi. Masjidil Nabawi kita boleh pergi. Masjidil Aqsa kita nak pergi tak boleh. Maknanya nak pergi secara bebas tak boleh. Bebas kalau kita pergi Masjidil Haram, bebas kalau kita pergi Masjidil Nabawi. Nak pergi Masjidil Aqsa secara bebas ni tak boleh. Sebab dikuasai oleh musuh-musuh Islam di tebing barat, dikuasai oleh Zionis yang berlaku. Allah Allati barakna lahu, yang memberi keberkatan sekitar. Allah beri keberkatan, ada barakah. Kalau kita nak capai barakah itu pada hari ini, itu menjadi penyebab di antara kita barakah umat Islam pada hari ini adalah bila mana Masjidil Aqsa masih di dalam keadaan tidak lagi dibebaskan, tak dapat kebebasan, tak dapat kemerdekaan. Maka barakah itu salah satu barakah yang orang Islam bilang, yang banyak barakah. Dan di Masjidil Aqsa yang ditawan, ibaratnya ditawan kota suci Al-Quds, ditawannya satu hak milik yang Allah Ta'ala beri kepada umat Islam pada ini, dan dikuasai penuh yang dipanggil bumi Syam, bumi Kanaan. Yang utama di bumi Syam itu ada Masjidil Aqsa. Bumi Syam ni apa dia? Bukan sekadar Palestin, ada di situ Lebanon, ada di situ Syria, Suriah, Dimashq, ada di situ Al-Urdun, Jordan, itu bumi Syam. Ada dikuasai Islam dulu. Ada kuasa di bumi Syam, ada kuasa di semua. Tapi hari ini apa yang berlaku? Palestin ini ditawan. Yang secara hakikat hari ini kita melihat yang menjadi korom itu yang pertahankan bumi Palestin ini penduduk Palestin sendiri. Terutama umat Islam kita di bumi Gaza, yang hari ini korom itu terus berjuang habis-habisan, tak kira masa tenaga, mereka mempertahankan bumi yang suci. Sampai hari ini, kalau mereka nak selamat, mereka pilih untuk keluar dari bumi Gaza. Nak selamat, ialah kami semua nak keluarlah daripada bumi Gaza. Jalan selamat tak boleh keluar daripada bumi Gaza. Cik jalan selamat. Tapi mereka pilih untuk berada, mempertahankan tanah suci Al-Quds. Walaupun penduduk Gaza ni, kalau nak pergi ke Baitul Maqdis pun nak solat pun tak dapat pun. Mereka terhadap daripada nak solat di Masjidil Aqsa. Jalanlah boleh lebih kurang 90 km jalan untuk pergi solat di situ. Tak dapat pun. Kadang-kadang rakyat Malaysia melalui Jordan, kita boleh pergi Masjidil Aqsa. Tapi rakyat bumi Gaza ni tak dapat pun. Tapi oleh sebab mereka ada di bumi
dijelaskan pada hari ini Masjidil Aqsa sama sekali tak dapat dirobohkan. Kenapa? Kerana Bumi Razak ada para mujahidin Islam, iaitu gerakan Islam Hamas. Hamas ni sebuah parti politik yang dipilih oleh rakyat Palestin. Mereka mencapai kemenangan dan tak menang pemerintah yang sah di bumi Palestin. Tapi hak pemerintah itu tak dapat, kerana apa itu diisytiar sebagai pengganas oleh kuasa besar dunia, Amerika dan sekutu-sekutu. Menyebabkan mereka tak dapat perintah Palestin. Mereka yang berjaya pemerintah bumi besar itu pun tak dapat perintah dikawal, air, listrik dikawal, menjadi penjara yang besar. Dan hari ini kita lihat bahawasanya yang dijajah itu seluruh dunia umat Islam melainkan besar. Mereka berjuang pada Islam. Mereka dapat perintah itu saja. Hatta dari sudut hubungan diplomatik, mereka tak diberi lawan dia lah, bagi pembangkang Fatah yang diberi hak untuk dari sudut urusan diplomatik. Satu, kedutaan di bawah hak. Kita tak perintah kedutaan yang ada di bawah hak. Padahal hakikatnya rakyat Palestin yang diberikan untuk perintah. Tapi hak dia digunakan. Dan ini cuba nak dihapuskan dari tanah haram Israel, Yahudi, Zionis. Memang nak musnahkan. Kalau rakyat Gaza tak nak keluar, memang nak habiskan dia pun tak kisah. Gaza berdepan dengan dunia kuasa-kuasa besar yang pada lalu. Buat alhamdulillah hari ini dah buka mata dunia, masyarakat dunia. Kalau ada nampak apa yang berlaku, kemampuan untuk nak membebaskan mereka, nak menyelamatkan tanah air mereka secara sepenuhnya terletak di bawah mereka sendiri. Kita kena solidariti, beri semangat, memberi kepahaman masyarakat, memberi sumbangan, memberi doa. Mudah-mudahan itu yang kita mahu. Tetapi untuk membebaskannya menjadi fardu ain kepada tiap-tiap umat Islam sungguh. Tapi kita taklah kasihan itu tidak. Jadi sekadar kita selidiki, berdoa, beri sumbangan. Dan sumbangan kita sampai tak sampai kita sentuhan lagi. Banyak perkara yang sangat dahsyat yang berlaku. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri jaya bebas bumi Palestin. Dan kita lihat Allah Ta'ala min ayatina, supaya kami memperlihatkannya daripada tanda-tanda kekuasaan, kebesaran, kehebatan keagungan kami. Dan di Masjidil Aqsa juga dipilihnya Nabi Mi'raj. Di situ dipilih itu di Masjidil Aqsa. Tak dipilih rumah itu. Tak. Itu di Masjidil Aqsa, iaitu di tempat yang hari ini disebut Qubbatus Sakhra. Jadi Nabi SAW nak naik burak. Dia nak naik burak, kaki Nabi SAW menginjak batu. Untuk batu itu menghasilkan kehebatan Nabi SAW. Masa kakak umat sampai dia terangkat. Dia terangkat. Tapi hari ini tak nampaklah terangkat sebab dia konkret Nabi. Sebab kalau orang nampak terangkat itu penyumbang pula. Ya, kita ni batu itu terangkat. Dan di situlah Qubbatus Sakhra dia nak dirobohkan, nak dijadikan tempat apa tu, Haikal Sulaiman. Tapi nak dimusnahkan juga. Bukan sekadar dimusnahkan keliling itu dimusnahkan.
dibuat haikal Sulaiman, tempat kuil ibadat orang-orang Yahudi. Ini kepahaman Zionis, pahaman Zionis. Dan kita dengar ini cerita yang mungkin akan diturunkan. Seolah-olah tak percaya. Dan naik yang baru ni, dengarnya lagi tak dengar kata. Dia dah tak dengar kata. Dengan US pun tak dengar, dia hal dia. Walaupun ada kumpulan-kumpulan Islam yang bantu di sudut luar, di Lebanon, Selatan Lebanon, di Hizbullah, akidah Islam. Begitu juga di Yaman, Husi, buat Husi ini, dia juga Syiah, ini Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah ni yang saya baca, dia juga fiqah dia ikut fiqah mazhab Syafi'i, dia tak ada fiqah. Tapi dia punya dari segi akidah dia Syiah. Cuma dia tak menolak syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tak tiba-tiba Muhammad itu sebagai nabi. Cuma dia lebih dekat Sayyidina Ali berbanding sahabat-sahabat yang lain. Itulah pemahaman kita. Kita ahli sunnah wal jamaah, ada orang yang Maturidiyah. Kita letak Sayyidina Abu Bakar itu nombor satu dalam nama sahabat. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Rasulullah. Itu macam itu. Jadi faham hadis. Tapi dari satu sudut dia ahli kiblat. Ahli kiblat. Jadi dia terima sebagai orang Islam, walaupun bukan ahli sunnah wal jamaah. Tapi kiblat kita sama. Kaabahnya sama. Kiblat. Allahnya bertuhankan sama Allah Ta'ala. Kita ahli sunnah wal jamaah, kiblatnya sama Kaabah. Allahnya samalah Tuhan Allah Ta'ala. Nabi-Nya Nabi Muhammad SAW. Perjuangan barat, takut ke barat. Ini yang berat. Memang Islam ni macam buih di lautan. Musuh tak rasa gerut. Sebab hubud dunia wakarah ya semua. Cinta dunia takut lagi. Tapi penduduk bumi Gaza apa? Cinta tak. Cinta tak sikit. Kalau mereka nak pilih jalan senang, mereka dulu dah senang. Nanti ni kalau dia nak senang dah lama dah senang. Bumi Gaza, kalau ikut kehendak Yahudi Israel, kita maju dapat kesenangan juga di dalam. Tapi dia kena terima. Menyebabkan Baitul Maqdis, menyebabkan Madinah. Tapi mereka dengan iman mereka pertahanan. Dan Allah Ta'ala perlihatkan Nabi SAW tanda-tanda kekuasaan. Dengan Mi'raj ke langit, menerima di Sidratul Muntaha, menerima solat fardu di bawah. Di bawah waktu ni hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Di bawah waktu solat fardu, hubungan kita direct pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut firman-Nya dalam surah Al-Isra ayat 60, wa ma ja'alna ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas wasyajarata al-mal'unata fil Qur'an. Dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepada Muhammad melainkan sebagai ujian bagi manusia. Dan begitu pula pokok yang terkutuk, pokok buah zakum di dalam Al-Quran. Kalau tak lagi dalam riwayat kata pada Abu Jahal yang melawan Islam dan menjadi ujian pada manusia. Yang mana bapa ulama Nabi SAW pergi roh dan jasad.
bagi roh dan jasad. Dan menjadi ujian kepada manusia yang percaya tak percaya. Ada yang beriman, ada yang murtad. Dengan peristiwa ini. Ini satu ujian bagi manusia. Kita pada adakah kita beriman ataupun kita berbalik mengambil peristiwa ini. Innahu was-sami'ul basir. Maksudnya Allah dua lah yang maha mendengar lagi maha melihat. Intinya segala perkara pengajaran peristiwa ini sama ada sebelum, semasa dan selepas. Kalau nak dijaga satu hari takbir, kita mengambil pedoman daripada peristiwa ini, menguji sama ada kita beriman ataupun kita kufur. Dan iman yang kukuh yang Allah Ta'ala tunjukkan gelaran pada Sayyidina Abu Bakar dan gelaran As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan orang yang sangat membenarkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keyakinan teguh, iman yang teguh. Dan ini kita kena faham, kena mengerti bahawa sebenarnya dengan iman yang teguh, cahaya yang teguh, maka menjadikan kita sampai peringkat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita cukup satu kita mengambil belajar, mengambil iktibar ini, kita mendalami, memahami, mengamati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi dalam bulan Rajab ini, kita masuk Syaban, nak dekat pada bulan Ramadan, maka jangan kita putus asa dari berdoa khusus kepada umat Islam di kita sendiri. Boleh baca astagfirullahaladzim bersama kita berdoa, mengambil barakah masjid NU, mudah-mudahan mustajab berdoa selain kepada kita. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma qina bi halalika an haramik wa ghnina bi fadlika 'amman siwak. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hasan wa na'udzu bika minal 'ajzi wal kasal. ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا اسرافنا بامرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا اجعلنا مقيم الصلاه من ذريتنا ربنا وتقبل الدعاء. اللهم انك تعلم ان هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك وثق اللهم رابطتها ولمدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخلو واشرح صدورها بفيض الايمان بك وجميل التوكل عليك واحيا بمعرفتك على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين والنفاق والمنافقين والاعتداء والمعتدين والظلم والظالمين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود وعاونهم. اللهم عليك باليهود وعاونهم. اللهم عليك باليهود وعاونهم. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم
وشدد كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابه يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان. اللهم قوي عزائمهم واجمع كلمتهم وثبت أقدامهم وانصرهم على أعدائهم. اللهم أعز الإسلام بنا وجماعة المسلمين. اللهم أعز الإسلام بنا وجماعة المسلمين. اللهم أعز الإسلام بنا وجماعة المسلمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم أحينا بحياة العلماء العاملين وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا بزمرة الأولياء وادخلنا الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.